Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. الحمد لله, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita bersama pada tengah hari yang mulia ni dalam durus Ramadan. Dan insya-Allah pada tengah hari ni saya nak kongsikan kepada tuan-tuan berkenaan dengan satu ayat daripada suratul Baqarah, iaitu ayat yang ke-61. Allah Azza wa Jal sebut pada ayat yang ke-61 daripada suratul Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa 'adasiha wa basaliha. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Wa duribat 'alayhimudh dhillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabin min Allah. Dhalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati Allah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi al-haqq. Dhalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Ayat yang ke-61 Allah Azza wa Jalla sebut, wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid. Dan kenangkanlah ketika mana kamu berkata, kamu ni merujuk kepada Bani Israel, merujuk kepada ahli kitab pada zaman Nabi daripada keturunan Bani Israel. Ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid. Wahai Musa, iaitu Nabi Musa alaihi salam, lan nasbira ala ta'amin wahid. Kami semua ni sudah jemu, tak sabar dah dengan makanan yang satu jenis sahaja. Ni merujuk kepada selepas daripada selamatnya Bani Israel dikeluarkan daripada Mesir. Mereka telah diberikan oleh Allah Ta'ala boleh tengok satu mukjizat yang besar ketika mana diketuk laut pada waktu itu dengan tongkat Nabi Musa, maka terbelah laut tu dan diorang boleh lari, dan tenggelamlah Fir'aun ketika mana kejar diorang pada waktu itu.
Bila mana dia orang dah keluar daripada Mesir melalui Laut Merah tu, dan akhirnya mereka telah berada di satu kawasan dekat dengan Palestin yang dikenali dengan Al-Ardut Tih. Dalam kitab-kitab tafsir dia sebut macam tu, padang Tih. Bukan teh yang minum tu, tapi dia nama dengan Tih, Tayaha. Mereka duduk situ. Allah Azza wa Jalla tanggung Bani Israel ni dengan beri pada mereka makanan yang terkenal dalam Al-Quran disebut dengan Al-Manna was-Salwa. Al-Manna tu ialah satu hidangan yang turun daripada langit, dan As-Salwa tu dikatakan burung yang berterbangan yang boleh dimakan, yang jinak, yang dijadikan mudah untuk ditangkap oleh Bani Israel. Sebahagian riwayat sebut macam tu. Al-Manna itu ialah kuah pencecah kepada burung yang ditangkap lalu dimasak oleh Bani Israel. Satu keajaiban yang diorang tengok pada peringkat awal, tapi dengan sebab tiap-tiap hari duk tengok, dia jadi normal, dia tak rasa ajaib dah. Lalu diorang pun kata pada Nabi Musa, lan nasbira ala ta'amin wahid, kami dah jemu dah makan al-manna was-salwa ni, fad'u lana rabbak, mintalah, mohonlah kepada Tuhan kamu, yukhrij lana mimma tumbitul ard, keluarkan makanan yang keluar daripada bawah bumi. Selama ni tengok makanan turun daripada atas, ni dah bosan nak makan makanan daripada bawah pula. Lalu dia orang pun sebut mim baqliha, iaitu daripada tumbuh-tumbuhan, wa qithaiha, qitha itu dikatakan mentimun, wa fumiha wa adasiha, dan kacang-kacang ataupun bawang putih, dan juga kacang dal, wa basaliha, dan juga bawang merah. Ini nama-nama sebahagian sayur-sayuran, tumbuh-tumbuhan yang disebut dalam Al-Quran. Tak ada kelebihan khusus pun, cuma itu ialah makanan yang diorang kenal waktu duduk di Mesir dulu. Sebab tu diorang sebut min baqliha, daripada tumbuh-tumbuhan, wa qissaiha, mentimun, kemudian dia kata wa fumiha, bawang putih, wa adasiha, kacang dal, dan juga wa basaliha, bawang merah tu. Okey. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Lalu Nabi Musa pun respon terhadap permintaan kaum dia ni. Nabi Musa kata atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Maksud dia apa? Maksud dia, adakah kamu mahu tukar sesuatu yang kurang baik dengan meninggalkan dengan benda yang lebih baik? Al-manna was-salwa jauh lebih baik berbanding apa yang diorang minta tu. Makanan yang turun pada langit tu tak payah masak, tak payah apa dah pun, tinggal lagi diorang ambil je dan diorang makan terus. Itu ialah sebaik-baik tanggungan yang Tuhan beri dan seajaib-ajaib proses penghantaran makanan yang berlaku pada sejarah manusia ni. Macam kita hari ni nak makan, makanan tu banyak daripada jenis tumbuhan, daripada haiwan-haiwan. Tapi satu kaum yang boleh tengok makanan tu turun direct pada langit ialah Bani Israel. Dari segi tengok keajaiban, kaum ni lah yang tengok dengan mata kepala dia orang keajaiban. Jelas, luar biasa. Maknanya kalau berlaku zaman kita ni, orang akan terkejut. Tapi dengan sebab dah selalu berlaku pada Bani Israel, awalnya saja terkejut, tapi lama-lama tu dah biasa dah. Okay. Lepas tu lah baru pandai nak minta benda lain. Lalu Nabi Musa kata, tak padan kamu minta benda yang kurang elok dalam keadaan kamu dah dapat benda yang lebih elok, iaitu al-manna was-salwa. Allah Azza wa Jalla sebut lagi pada ayat ni, ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Maksud dia apa? Turunlah kamu ke satu tempat, kerana di sana kamu boleh dapati apa yang kamu minta itu. Sebahagian para ulama kata Misra ni merujuk kepada negara Mesir. Maknanya kalau kamu nak makan yang tu, patah balik semula, masuk semua dalam kerajaan yang zalim sebelum ni, iaitu Firaun. Ada sebahagian kata satu tempat. Misra tu ialah umum, tempat mana-mana. Ada kata luar daripada Ardut Tih, ataupun tempat yang diorang duduk tu. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat alaihimudz zillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin min Allah.
Allah Azza wa Jalla kata, dan mereka ditimpakan dengan kehinaan dan kepapaan, iaitu kemiskinan, dan sudah sepatutnya mereka itu mendapat murka daripada Allah Azza wa Jalla. Dzalika bi annahum yakfuruna bi ayatillah, kerana mereka itu kufur kepada keterangan-keterangan yang datang daripada Allah. Wa yaqtuluna an-nabiyyin, dan mereka juga ada sejarah pernah membunuh para nabi bi ghairil haq, tanpa sebab yang benar. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, yang demikian itu adalah kerana disebabkan mereka itu kufur, ingkar terhadap ayat-ayat dan perintah-perintah yang Allah Azza wa Jalla telah berikan. Jadi tunjuk pada kita bahawasanya ini ialah sebuah cerita ringkas dalam ayat 61 surah Baqarah ni. Cerita pada kita satu sikap buruk Bani Israel ni, diorang tak menghargai benda baik yang diorang ada. Dalam erti kata lain, kufur nikmat. Dalam erti kata lain, kufur nikmat. Dah ada nikmat yang elok, dah boleh makan al-manna was-salwa, duduk di bawah naungan Tuhan. Al-ardu tih ni lah diorang, tempat diorang duduk, dan Allah Ta'ala jadikan, dijinakkan binatang-binatang untuk senang diorang tangkap. Pada peringkat awal kalau tengok bermulanya kerosakan dalam kalangan Bani Israel ni, mereka mula ambil lebih daripada keperluan, mereka membazir. Okay. Saya nak bawa cerita ni, nak bawa ayat ni, nak kait dengan kita dengan bulan Ramadan ni. Okay. Bila mana kita berada dalam bulan Ramadan, antara benda yang menjadi kebiasaan dalam masyarakat kita ni ialah buat majlis iftar jama'i, iaitu majlis buka puasa lah, berbuka puasa. Okay. Dan dalam majlis tu sudah pastilah akan adanya hidangan-hidangan makanan. Dan hidangan-hidangan makanan itu kadang-kadang dibuat di tempat-tempat yang high class, dan kadang-kadang hidangan makanan itu hidangan makanan yang mewah, melebihi daripada keperluan orang yang datang. Okay. Kita tengok bagaimana Bani Israel, Allah Azza wa Jalla mengutuk Bani Israel ni. Allah Ta'ala sebut, singkapkan sikap buruk diorang. Sebelum daripada turun ayat ni, orang-orang Arab musyrikin Mekah memandang tinggi Bani Israel sebagai golongan intelek, golongan akademik, golongan atasan. Sebab diorang ni nampak cerdik lebih daripada orang lain. Sebenarnya cerdik diorang tu dengan sebab diorang tumpang kitab-kitab terdahulu, dan diorang ni dilihat oleh orang-orang Arab sebagai orang yang ada kelebihan. Orang yang ada kelebihan sebab dia orang boleh buat benda-benda yang orang biasa tak boleh buat. Sebab apa? Sebab dia orang menguasai juga ilmu sihir. Sebab tu kalau kita tengok Yahudi-Yahudi yang ada di Madinah, keterlibatan dia orang dengan ilmu sihir tu jelas, benda yang tak dapat dinafikan. Bahkan kalau kita tengok yang menyihir Nabi tu pun daripada kalangan Yahudi, Labid bin A'sam dan anak-anaknya, anak-anak perempuan dia, sehingga turun surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas. Tapi orang ni, kalau nampak satu orang boleh buat benda yang luar biasa, memang orang akan nampak hebat orang tu, walaupun apa yang dia guna untuk menampakkan luar biasa tu benda yang salah. Okay. Cuma nak katanya ada satu sikap buruk dia orang, dah ada makanan, dia orang masih lagi nak benda lain. Dia orang dah ada makanan yang elok, tapi demand, sebab dia orang rasa dia orang the best people, manusia terbaik. Sebab tu dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut antara dakwaan mengarut Yahudi Bani Israel ni ialah mereka mengatakan lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah, kita tak akan disentuh api neraka melainkan beberapa hari saja. Maknanya kalau kita semua Bani Israel ni ada yang kena masuk neraka, sebahagian riwayat antaranya Al-Qurtubi, antaranya dalam Ibnu Katsir pun ada sebut, orang Yahudi percaya dan sebahagian pada iktikad dia orang, kalau masuk neraka pun tak lama macam bangsa dan orang lain, paling maksimum pun 40 hari je. Sebab mereka buat kekufuran dulu 40 hari je, yang Tuhan marah tu 40 hari dulu je. Okay. Itu dia orang yang fikir. Quran tak sebut, wahyu tak sebut, Nabi pun tak sebut. Okay. Jadi itu ialah sifat dia orang. Dia orang rasa dia orang gen yang paling terbaik, manusia yang paling terbaik. Okay. Tapi Tuhan telanjangkan sifat buruk dia orang, iaitu tak bersyukur dan demand perangai itu mengada, demand pada makanan yang lebih, sedangkan yang dah ada dah cukup.
Okey. Jadi balik pada isu kita bulan Ramadan. Bila mana kita buat majlis iftar, kita kena ada satu sikap dan satu konsep, iaitu makan dengan sekadarnya. Ini ialah benda yang mungkin sebahagian orang dia rasa apa salahnya kalau kita nak makan lebih sikit pun, kita nak buat lebih sikit. Tak salah. Tapi yang dibimbangi ialah di ujung itu ialah pembaziran. Kita boleh tengok bulan Ramadan ni ialah bulan nak tarik kita ni bagi jauh sikit daripada fikir bab makanan. Tapi kita boleh tengok dalam bulan Ramadan ni ada orang yang bulan lain dia fikir juga makanan, tapi bulan Ramadan ni dia punya fikir makanan tu lain macam. Sebab tu kita akan tengok orang viral. Ada orang boleh beratur nak beli nasi biryani daripada pukul 11.30, boleh dapat pukul 5.30. Sanggup. Luar biasa. Min ajli ta'am, hanya kerana makanan. Sepatutnya benda tu tak berlaku. Benda tu tak berlaku pun. Sepatutnya itu bukan target dalam bulan Ramadan, bukan yang tu target dia. Sepatutnya kecenderungan bagi orang Islam di bulan Ramadan bukan itu. Sebab kita dijauhkan pada makan, nak suruh kita makan sekadarnya, dan kita kena sedar waktu kita makan sebenarnya makanan yang sikit sudah mampu untuk memberi tenaga pada manusia. Sebab tu dalam hadis yang diriwayatkan daripada At-Tirmizi, Nabi pernah sebut, Nabi kata ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batni. Tidak ada tempat yang paling buruk dipenuhi oleh anak Adam itu melainkan perutnya. Maknanya antara tempat yang manusia ni bersungguh nak isi ialah perut dia, dan itu part yang paling buruk kalau manusia itu buat. Bihasbi ibni Adam, Nabi pun kata cukuplah bagi anak Adam itu ukulatun yuqimna sulbahu, beberapa suap yang dapat meluruskan tulang belakangnya. Apa maksud meluruskan tulang belakang sini? Maksudnya ialah dia boleh berdiri tegak dengan sebab ada makanan, ada minuman yang cukup. Fa in kana la mahalah fa thuluthun li ta'amih wa thuluthun li syarabih wa thuluthun li nafasih. Dalam hadis Nabi kata sekiranya dia tidak dapat, maka 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, dan 1/3 untuk pernafasan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi ni, yang dinilai hasan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia kata Nabi sebut pada kita dan Nabi beri panduan makan. Hadis ni walaupun tak ada kena-mengena dengan bulan Ramadan, tapi ianya ialah satu tempat yang paling tepat untuk kita bercakap ialah pada bulan Ramadan. Sebab orang mengalami proses tak makan tu. Dan kalau kita tengok, manusia dia tidak mati dengan berpuasa. Sebab dalam syariat kita ni, puasa dia berbeza dengan berlapar. Berlapar lain, berpuasa lain. Puasa ni dia ada waktu kita kena makan, kita kena makan. Bahkan Nabi sebut ta'jilul fitr, menyegerakan berbuka. Dan termasuk daripada benda yang tak elok kalau orang tu dia lewat-lewatkan berbuka. Maknanya puasa ni bukan hanya sekadar lapar semata-mata. Dia ada satu benda yang nak diberi. Maknanya dia nak seimbangkan balik cara makan kita, iaitu bagaimana Nabi menyebutkan bila mana terbit matahari kita tak boleh makan, terbenam matahari baru kita boleh makan. Islam bukan mengajar umatnya berlapar, bukan macam agama lain. Agama lain dia suruh berlapar sebab dia rasa berlapar tu lebih memberi kesan kepada emosi dan spiritual orang tu untuk dekat dengan Tuhan. Islam tak. Sebab tu ada hadis yang kita biasa dengar, hadis 3 orang yang datang jumpa Nabi nak clarify amalan yang diorang nak buat. Salah seorang di antara mereka ialah nak puasa tak nak makan sampai kesudah. Nabi larang benda tu. Nabi larang benda tu. Okay. Sebab tu kalau kita dalam kepala kita ni, kita fikir puasa untuk turunkan berat badan, dia tak berapa tepat. Bukan salah, dia tak berapa tepat. Sebab dia punya tujuan utamanya ialah la'allakum tattaqun. Itu tujuan utama puasa, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Maknanya puasa adalah proses. Puasa adalah proses, tapi belum tentu lagi jadi. Sebab amalan-amalan lain pun juga membawa kita kepada takwa tu. Contoh macam salat, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu membendung orang tu daripada buat benda-benda buruk, benda-benda mungkar.
Tapi ada orang yang salat, dia masih lagi terjatuh, terlibat dengan benda-benda mungkar. Maknanya proses tu belum tepat. Bukan salah pada salat, bukan Allah Ta'ala menipu kata salat tu boleh bendung, tapi orang yang salat akhirnya ada juga yang duk buat perangai tak elok. Bukan salat tu silap, tapi sejauh mana kita memahami konsep salat dan ibadat tu sendiri. Sama jugalah dengan puasa. Kalau kita berpuasa dan kita melihat kepada makan semata-mata, maka ianya akan menyebabkan kita lari daripada konsep memahami puasa yang sebenar. Sebab tu bila mana kita duduk dalam bulan Ramadan ni, antara benda yang kita kena tahu ialah bab bagaimana Allah Ta'ala ingin mendidik dan Rasul ingin mengajar tentang pengurusan makanan. Sepatutnya bulan Ramadan ialah bulan yang kita boleh tune balik cara makan tu. Dan memang hakikatnya orang yang berpuasa dia akan merasa sedikit perubahan pada badan dia, sama ada dia rasa lemah sikit ataupun dia rasa ringan sikit badan dia, dengan sebab tidak ada tuntutan makan yang banyak. Cuma nanti habis Ramadan ni, tambah pula kita ni dah duduk dalam fasa endemik ni, hari raya pertama dan seterusnya, 2 Syawal dan seterusnya, menjadi kebiasaan kita masyarakat Malaysia ni, kita akan ada rumah terbuka, makan dan terus lagi makan. Yang itulah kita akan tengok hipotesis yang akan keluar daripada puasa yang telah dilakukan. Saya sebut tajuk ni sebab apa? Sebab Allah Ta'ala dah beritahu perangai Bani Israel ni makan sejenis je cepat jemu. Macam kita juga sebahagian, tak semua, tapi ada sebahagian orang luar bulan Ramadan tak dapat makanan tu tak apa, tapi dalam bulan Ramadan ni dia jadi mengada sikit. Dia dah atur hari ni berbuka nak makan nasi ni. Sebenarnya bulan lain okey-okey je, dia tak atur pun, apa yang melintas semua dia makan. Tapi ada orang dia atur dan dia sanggup beri usaha yang banyak untuk dapatkan makanan itu yang tak kena tu, sehingga dia cut proses-proses ibadah yang lain. Dia cut sembahyang tarawih, dia cut nak dengar kuliah ke tazkirah, dia cut tadarus, hanya kerana perbuatan memburu makanan tu, nak cari. Sedangkan yang dia sedang duduk tu, yang dia berpada dengan makanan biasa-biasa di masjid, mungkin masjid duk buat iftar, mungkin tempat lain buat iftar ataupun di rumah, dah elok dah bagi dia pun, dah cukup dah. Sebab tabiat manusia ni, bila mana dia tak dapat, dia akan terbayang-bayang. Tapi bila mana dia dah dapat makanan yang sedap pun, dia akan orang kata apa, tolak lah, sebab dah kenyang dah. Itu ialah benda yang kita duk selalu rasa, benda yang kita duk selalu boleh tengok dan kita boleh belajar. Jadi dalam bulan Ramadan ni, bila mana kita berpuasa, kita kena lihat pengurusan makanan tu sendiri. Kita jangan jadi macam Bani Israel yang cepat jemu, yang sanggup make effort, buat satu effort cari benda lain. Sebenarnya bulan Ramadan bukan itu, tak perlu pun kepada tu. Kita makan, tapi kita tak meletakkan sebagai satu prioriti. Kena usaha, kena cari, kena berletih, kena berpenat kepada benda-benda seperti itu. Kita makan dengan sekadarnya, kita penuhi undangan orang-orang yang menjemput kita makan, tapi kita tidak menunjukkan kita terlampau loba pada makanan tu, sehingga kita nampak macam terlampau obses dengan makanan-makanan yang free kalau orang nak bagi. Cuma nak tunjuk bagi kita bahawasanya makan dengan sekadarnya dan berterima kasih bila mana ada orang jemput kita untuk pergi iftar. Dan antara benda yang terakhir yang saya nak sebut, bahawasanya bila mana kita memenuhi jemputan, selain daripada kita tu memenuhi jemputan tu bahagian pada sunnah, antara benda yang orang kata apa, yang kita jarang buat ni ialah kita mendoakan kebaikan orang yang telah menjemput kita makan tu. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, bila mana Nabi pergi penuhi undangan daripada Sa'ad bin Ubadah. Kata Nabi, kata hadis tu dalam riwayat tu, dia kata faja'a bi khubzin wa zait, dihidangkan pada Nabi itu roti dan juga minyak zaitun yang digunakan sebagai pencicah kepada roti tu. Fa'akala, kemudian Nabi makan bersama dengan tuan rumah. Thumma qala Nabi, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aftara indakumus saimun, telah berbuka puasa di sisi kamu mereka yang berpuasa.
wa akala ta'amukumul abrar, dan telah makan makanan kamu ialah golongan-golongan yang terbaik, mereka yang terbaik. Sebab beri makan pada orang yang berpuasa ni, orang tu puasa, orang tu tengah buat ibadah, kita beri makan pada dia. Itu ialah al-abrar. Wa sallat alaikumul malaikah, dan telah berselawat ke atas kamu para malaikat, iaitu telah berdoa para malaikat kepada orang yang menyediakan. Sebab tu dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Ahmad dan An-Nasai, wa man da'akum fa'ajibuh, bila mana ada orang jemput kamu, kamu kena sahut, penuhi jemputannya. Wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh, dan bila mana kamu dapati orang buat kebaikan pada kamu, maka kamu balas kebaikan itu. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu, sekiranya kamu tak dapat balas kebaikan itu, fad'u lahu hatta tarau annakum qad kafa'tumuh, maka kamu berdoalah kepadanya sehinggalah kamu itu dilihat sebagai orang-orang yang benar membalas kebaikannya. Jadi bila mana kita mendoakan kebaikan kepada orang yang sediakan makanan, moga-moga makanan tu berikan kata apa, balasan yang baik pada dia, memberi sesuatu hasil kepada si pemberi makanan. Kita yang makan pun dapat kebaikan, orang yang beri makan pun dapat kebaikan, dan akhirnya makanan itu berjaya menjadi penyebab kepada berdirinya kita untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Bukanlah makanan itu dimakan dengan ego, sombong, dimakan dengan lagak, tapi dimakan dengan rasa untuk mencari kekuatan beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Jadi kita berterima kasih pada orang yang memberi makanan, kita mendoakan, dan kita mengharapkan makanan itu menjadi punca sebab tenaga tu digunakan kepada kebaikan. Jadi ini antara benda dan perkara yang kita kena sedar. Sebab ada orang bila mana dia nampak makanan yang sedap, dia sanggup delay salat tarawih apa semua kerana nak mengejar makanan tu. Kadang-kadang kita sedia makanan yang sedap-sedap, tapi ada orang dia dah aim dia tu lain, dengan sebab makanan dan juadah tu yang lebih pada keperluan. Bukan salah, tapi lebih kepada keperluan. Jadi itulah sedikit sebanyak kita punya durus pada tengah hari ni. Moga Allah Ta'ala beri pada kita rahmat dan berkat. Setakat tu saja. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.